A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad. Al-qail al-ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jaza, amma ba'd. Mengamalkan dengan satu ayat daripada Al-Quran, laqad kana fi qisasihim ibratan liulil albab. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Dan sebuah hadisnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum, yang artinya sebutkan oleh kalian akan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat dari kalian. Ini adalah sebahagian manakib daripada Sayyidul Jad Al-Alimul Fadil Al-Syekh Abdul Syukur bin Badrun atau Anang Acil bin Tahir. Beliau Al-Alimul Fadil Al-Syekh Abdul Syukur bin Badrun Anang Acil bin Tahir, ibunda beliau bernama Salamah binti Haji Muhammad Ali bin Abdullah Kiai Ronggo. Beliau dilahirkan di Kampung Melayu, Martapura, malam Jumat 11 Sya'ban 1346 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 1928 Masehi. Beliau dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan agama semenjak dari kecilnya, sehingga menjadikan beliau cinta dengan ilmu agama sampai beliau bersekolah di pondok pesantren Darussalam sekitar tahun 1940 Masehi, dalam keadaan mengorbankan masa kecilnya dengan giat menuntut ilmu agama, padahal umur beliau di saat itu masih sekitar 12 tahun. Lalu ketika ayah beliau mendengar kabar kepulangan seorang ulama yang menuntut ilmu di kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu Al-Alimul Fadil Al-Syekh Haji Salman Jalil, maka beliau diserahkan oleh ayah beliau kepada Kiai Haji Salman Jalil untuk memperdapati pendidikan yang khusus. Setelah berjalan hari demi hari, tahun demi tahun, Martapura kembali kedatangan ulama selepas menuntut ilmu dari kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu Al-Alimul Fadil Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Syekh Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, yang mana ketika itu Abdul Syukur muda diserahkan oleh Kiai Haji Salman Jalil kepada Kiai Haji Anang Sya'rani Arif untuk lebih intensif dalam memperdalami ilmu agama. Sehingga pada tahun 1950 Masehi beliau menyelesaikan pendidikan di Darussalam, dan saat itu juga beliau diperintahkan oleh guru beliau Kiai Haji Anang Sya'rani Arif dan juga Kiai Haji Abdul Qadir Hasan selaku pimpinan pada masa itu untuk mengajar di Darussalam Martapura. Kendati demikian, walaupun beliau sudah diangkat menjadi guru, tapi tidak menurunkan keinginan beliau untuk memperdalami ilmu agama, sehingga beliau senantiasa mulazamah kepada guru beliau, Syekh Futuh beliau, yaitu Kiai Haji Anang Sya'rani Arif. Semasa beliau mulazamah kepada guru beliau tersebut, kurang lebih 20 tahun memperdalami berbagai macam disiplin ilmu agama. Dan ada beberapa cerita yang bisa diambil pelajaran bagi kita selaku penuntut ilmu agama. Di antaranya, pernah suatu ketika beliau mendatangi rumah guru beliau Al-Alimul Allamah Al-Fadil Al-Syekh Anang Sya'rani Arif dengan beberapa orang untuk belajar bersama-sama. Guru beliau tersebut menguji mereka dengan tidak membukakan pintu sampai 3 hari berturut-turut. Keadaan semacam ini tidak membuat beliau putus asa dan patah semangat di dalam menuntut ilmu. Lalu barulah di hari yang keempat dibukakan pintu oleh guru beliau tersebut dengan hanya menyisakan 3 orang, termasuk salah satu di antaranya adalah beliau.
Begitulah kira-kira semangat tinggi beliau di dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi di antara guru-guru beliau yang lain di antaranya Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Syarwani Abdan, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Saman Mulia, Kiai Haji Husin Qadri dan guru-guru yang lainnya. Beliau juga mengambil ijazah dan sanad keilmuan dengan beberapa guru di antaranya Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani, Asy-Syaikh Ismail bin Zain Al-Yamani, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan masyayikh yang lainnya. Setelah beliau berkhidmah mengajar di Darussalam kurang lebih selama 40 tahun, pada tahun 1992 Masehi beliau diamanahkan untuk memangku jabatan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan di masa kepemimpinan beliau telah didirikan Tahfizul Quran Darussalam dan Ma'had Ali Darussalam. Beliau mempunyai karakter tidak banyak bicara, tegas dalam bertindak dan disiplin waktu. Adapun aktivitas keseharian beliau dihabiskan untuk ilmu agama. Selain mengajar di Darussalam, beliau juga mengajar di madrasah-madrasah dan majlis-majlis ta'lim. Selain itu juga beliau membuka pengajian yang khusus untuk guru-guru, yang mana di antara kitab-kitab yang beliau ajarkan adalah Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Al-Muwatta Imam Malik, Tafsir Al-Baidawi, Hasyiyah Asy-Syarqawi, Mughnil Muhtaj dan Tuhfatul Muhtaj, dan kitab-kitab yang lainnya. Setelah beliau berkhidmah di Darussalam kurang lebih selama 50 tahun, sampailah panggilan Sang Khalik kepada beliau, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat hari Sabtu tanggal 5 Rabiul Awal 1420 Hijriah, bertepatan 24 Maret 2007 Masehi, jam 12.25. Beliau dimakamkan di area kubah guru beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Anang Sya'rani Arif. Disinilah kita mengetahui kuatnya hubungan antara beliau dengan guru beliau, sampai dikuburkan pun berdekatan dengan gurunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang kita baca manakibnya, manakib daripada Syekh Saman dan Al-Alimul Fadil Kiai Haji Abdul Syukur. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau-beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi